Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya untuk menjawab sedikit berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh media Propas apabila mengeluarkan kenyataan iaitu Menteri Ekonomi gagal. Dan saya harap penulis yang berada di Harkah Dairy ini harus disiasat, dan kita tahu penulis-penulis yang menulis media Harkah Dairy ini mereka seperti hilang akal kerana setiap media yang mereka keluarkan mereka tidak berani untuk mengeluarkan sepenuhnya, tetapi menggunakan tajuk-tajuk yang yaitu boleh menyebabkan merundumnya ekonomi negara kita ini apabila meletak tajuk seperti mana yang kita lihat Menteri Ekonomi gagal, tetapi mereka sendiri tidak berani. Jadi saya harap Roslan Sahil Muhammad Sahil bertanggungjawab dengan penulisan. Jangan apabila meletak tajuk Menteri Ekonomi gagal, kamu pun mula dengan ayat yang mengatakan bahawa muka depan akhbar The Star, kamu jual The Star. Menyuarakan keluhan lantaran kegagalan kerajaan menurunkan harga bahan mentah dan makanan, malah ia semakin mencanak naik. Jadi saya harap penulis ini yang ada di Harkah Dairy jangan bersikap menunjukkan propaganda yang kamu nak buat, keangkuhan kamu, kamu nak jadi walaon terpulang, tetapi harus ingat bahawa ekonomi ini melibatkan semua pihak. Semua bangsa, semua yang ada dalam negara ini akan merasa keluhannya apabila ekonomi kita ini tidak betul-betul berkembang. Jika pemimpin-pemimpin PAS mengeluarkan kenyataan seperti ini adalah sabotas kerajaan yang ada, bukan membantu. Kerana tajuknya Menteri Ekonomi gagal. Ini impaknya terlalu besar. Jadi saya harap kerajaan menilai setiap penulisan-penulisan pemimpin ataupun daripada Harkah Dairy ini, kerana mereka menulis bukan daripada sikap mereka sebagai orang yang hebat nak menulis, tapi daripada otak yang buntu, yang kerjanya adalah sangat tidak baik, iaitu mereka kerjanya nak menghentam kerajaan. Ini yang saya tidak suka, kerana apa yang dia kata di sini dia ambil daripada akhbar lain, iaitu The Star, dan dia menjual The Star untuk dia nak membuat kenyataan di media mereka supaya kita tidak boleh nak menyaman ataupun ambil tindakan kepada Harkah Dairy. Jadi nak jawab dengan isunya harga bahan mentah dan makanan ni mahal, naik mencanak, adalah disebabkan oleh kerajaan yang pernah PAS sendiri duduk. Jadi berulang-ulang saya kata benda ni, bahawa penulis-penulis Harkah ni pun macai juga. Bengong jugalah senang ceritanya. Kerana perkara yang kerajaan hari ini lakukan adalah untuk membina semula kerosakan yang telah dibuat oleh pimpinan yang adanya PAS di dalam, yang mana menteri-menteri PAS dilihat oleh rakyat tidak pernah pun mengeluarkan ide yang terbaik, buat kerja yang terbaik, tetapi hari ini Harkah dengan angkuhnya keluarkan kenyataan seperti ini. PAS sendiri tidak berjaya melahirkan kepimpinan yang baik. Tidak ada satu pemimpin PAS yang boleh saya nak labelkan dengan Saudara Rafizi Lamli, Menteri Ekonomi yang ada hari ini. Kita juga tidak melihat PAS mengeluarkan tokoh pimpinan yang hebat seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang ada adalah Presiden PAS yang ada hari ini, yang kita boleh lihat sebagai nyanyok, keluar kenyataan ini pusing sana, pusing sini. Itu saja. Dan dia di sini juga, dia kata, tetapi Menteri Ekonomi yakin inflasi akan turun soalnya. Ya, apabila Menteri memberi satu keyakinan, maka kita ni kena yakinlah, kerana dia Menteri. Belum lagi kita lihat, tetapi sudah dikritik. Jadi apa sebenarnya motifnya Harkah Dairy ini, penulis Harkah Dairy ini membuat kenyataan. Dia di sini juga menjual sekali lagi The Star, yang mana dia kata Rafizi kaitkan inflasi dengan keengganan pengusaha-pengusaha kedai makan menurunkan harga jualan makanan mereka. Tradisi menyalahkan orang lain sinonim dengan kerajaan campuran ini. Nak turun bagaimana jika kos mereka naik? Ini adalah yang kita lihat pemimpin PAS ataupun media-media PAS apabila dia nak memberi hujah ataupun nak menjawab sesuatu yang dikeluarkan oleh kerajaan yang ada hari ini. Mereka rasa bahawa mereka boleh lakukan, tetapi hal yang telah terjadi ini mereka sendiri yang buat. Akhirnya umpama orang kata berak di tepi jalan,
dia tidak nak mengaku. Dan apa yang saya lihat di sini, contohnya katanya semalam harga timun 4 hingga 8 kg, sedangkan beberapa hari yang lalu harganya Rp4.50. Sekotak susu pekat manis Rp103 sebulan sebelum ini. Tapi hari ini RM 133. Jadi dia melihat kepada sisi-sisi yang hendak menyalahkan kerajaan yang ada. Isu telur, pemimpin PAS, pemimpin Perikatan Nasional, sampai ke kiamat pun tak boleh selesaikan. Isu minyak masak pun mereka tak boleh selesaikan. Apabila kerajaan yang ada hari ini coba buat, akhirnya pelan-pelan selesai. Jika kita nak selesaikan perkara itu dengan begitu cepat, tidak dapat. Dan kita tahu, harga-harga yang ada contohnya melibatkan susu. Kita adalah negara yang mengimport. Jadi, kita terima hakikat jika inflasi ataupun nilai mata wang itu naik dan turunnya. Jadi, benda ini tidak konsisten disebabkan oleh kerapuhan ekonomi negara kita ini. Jadi, ekonomi negara kita ini bergantung kepada orang politik. Bagaimana pula dengan orang politik ini? Orang politik ini adalah mereka berharap mereka boleh selesaikan masalah yang ada seperti mana harga barang naik ini tadi. Tetapi jika ada sekelompok lagi ahli-ahli politik ataupun media-media yang seperti Harakah Dairy ini sering mengeluarkan tajuk ataupun kenyataan-kenyataan yang pada saya tidak berasas dan tidak bertanggung jawab, maka negara kita ini tidak dapat nak melonjakkan ekonomi untuk memulihkan dengan begitu segera. Sebab mereka ini keluarkan kenyataan-kenyataan yang mensabotas kerajaan yang ada. Jadi apabila kenyataan Menteri Ekonomi itu gagal, itu adalah satu tajuk yang sangat besar. Dipandang oleh banyak orang. Ataupun Harakah Dairy ini, mereka ini hanya nak view. Kerana dalam tajuk yang begitu, di dalam kenyataannya berbeza-beza. Jadi di sini Harakah Dairy, penulisnya tidak konsisten. Penulisnya hanya menggunakan media lain untuk dia nak membantai, untuk dia nak membalun kerajaan yang ada. Pada saya ini amat tidak bertanggung jawab. Jadi saya harap kita ataupun kerajaan yang ada hari ini, jangan kita memberi ruang kepada pemimpin-pemimpin PAS, media-media PAS ini untuk mereka terus menyerang kerajaan yang ada. Kerana kalau gagal kerajaan yang ada hari ini, yang akan susah rakyat. Media Harakah Dairy, pimpinan-pimpinan PAS, mereka dapat keuntungan dari sini. Kerana selama ini kita lihat, apabila mereka berada dalam kerajaan, kita lihat hutang negara meningkat begitu besar. Kita juga melihat bahawa hari ini 92.5 bilion sedang disiasat. Saya harap selepas ini mungkin lebih ramai pimpinan-pimpinan PAS yang sama terjerat, yang sama terlibat dalam isu. Kita lihat negara kita ini ketirisan begitu hebat, rasuah banyak. Saya harap ada di kalangan mereka nanti akan terlibat dan akhirnya kita boleh membuktikan bahawa pembohongan-pembohongan daripada penulisan daripada pemimpin-pemimpin PAS ini, yang mana mereka begitu fanatik, tetapi mereka tidak memikirkan soal rakyat yang lain. Yang mereka pikirkan adalah dengan mengeluarkan tajuk yang pada saya amat berbahaya sekali, yaitu Menteri Ekonomi gagal. Dan akhirnya negara luar akan lihat bahawa politik negara kita ini masih lagi berkocak-kacak macam-macam. Begitu juga dengan tiada kerjasama daripada pihak pembangkang untuk membantu kerajaan. Yang ada kerjanya adalah untuk mengambil alih kerajaan. Jadi tugas yang ada itu sepatutnya sebagai pembangkang memberi cadangan yang baik, buat kritikan yang betul, bukan mencari ruang untuk menjatuhkan kerajaan. Jadi di sisi ini saya rasa Harakah Dairy dengan penulis-penulis mereka amat tidak bertanggung jawab. Saya harap Menteri KDN ataupun Menteri Komunikasi lihat kenyataan-kenyataan daripada Harakah Dairy ini, penulis-penulis Harakah Dairy ini, supaya dijadikan pengajaran. Dan jika juga penulisan mereka ini ada kepada fitnah, maka saman dia mereka tahu, biar bankrupt Harakah Dairy ini. Sebab tiap-tiap hari keluar kenyataan yang membuat propaganda nak menjatuhkan kerajaan.
Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.